Malahan kalau kita pergi ke Amerika Syarikat, dia orang ada Christian Flix, which is the same thing. Ada Christian Flix. Christian Flix, dia banyak Kevin Sorbo. Assalamualaikum, saya Hafiz Sarudin dan selamat datang pada lagi segmen Menuju 2021 di mana saya akan bercakap tentang benda-benda yang kita rasakan akan meletup pada tahun 2021 dan mungkin akan jadi topik perbualan yang hangat pada tahun yang sama. Seperti biasa, saya Hafiz Sarudin. Saya Nazrin. Dan kami akan cuba merungkai beberapa topik, dan hari inilah topik yang sebenarnya saya dengan Nazrin sangat suka. Masa buat list satu ini adalah topik nak cakap kan, tapi kena tak belakang dulu, iaitu perang penstriman. Jadi dekat Malaysia ialah kita sekarang sebenarnya dah ada banyak betul perkhidmatan penstriman. Kalau kita tengok, kalau ada Netflix, kita ada iFlix, kita ada Curiosity Stream, kita ada Viu, memang banyak. Boleh dikatakan sekarang kat Malaysia ni penawaran penstriman ni terlalu banyak sampai tak semua orang boleh nak subscribe. Tapi menariknya, walaupun begitu, ada beberapa lagi perkhidmatan penstriman yang dah pun dilancarkan dekat Malaysia, akan masuk dan pasaran akan tak masuk lama lagi. Jadi Nazrin, apa yang akan dilancarkan pada 2021 dari sudut Malaysia lah. Pasal kalau kita cakap Malaysia lebih relevan berbandingkan international. Apa yang jadi kat Malaysia 2021? Jadi so beberapa bulan lalu saya pergi ada satu pelancaran perkhidmatan penstriman Islamik. Nama dia Nurflix TV. Jadi kandungan-kandungan yang hadir pada perkhidmatan Nurflix ni, dia basically macam streaming service, basically macam Netflix, iFlix sebagainya, tapi kandungan dia lebih memfokuskan kepada kandungan Islamik. Tak kisah dari segi fiction ataupun reality dan sebagainya. Semuanya kandungan-kandungan tersebut adalah kandungan original, tak pernah dilihat di tempat-tempat lain sebelum ini, dan dibangunkan khusus spesifik untuk Nurflix TV. Jadi dia macam saya cakap, dia diperkenalkan tak silap saya 2 bulan yang lalu, dan sekarang baru saja memasuki fasa beta test tertutup, di mana pengguna boleh melihat. So dia dah announce 12 tajuk. Saya tak ingat tajuk-tajuk tersebut, tapi memang saya ingat ada 12. Dan buat masa ini mereka menguji satu episod untuk setiap satu siri filem, siri televisyen yang akan dipertonton, yang boleh dipertontonkan apabila perkhidmatan tersebut dibuka pada tahun hadapan. Buat masa ini untuk Nurflix, kita tak tahu lagi apa dia punya modus operandi, macam mana dia nak make money out of that particular service, macam mana dia nak fund. Technically dah ada fund untuk membangunkan all this konten-konten original, 12 siri kesemuanya. Semua tak tahu sustainability dia macam mana. Pasal memang sekarang kita nampak banyak duit, tapi dia memang, kandungan-kandungan dia tak silap seingat saya, dia ada panggil beberapa artis selebriti tempatan kan. Yang paling saya ingat ialah Ultimate. Ada juga Asmawi Ani. Tak tahu, yang saya kenal Ultimate saja. Yang lain-lain semua macam kurang artis lah, mungkin saya tak berapa kenal. But kan dia yang unik dalam unik ialah kandungan dia 100% Islamic dan 100% original content tempatan. Jadi seperti cakap tadi, beta test baru saja dibuka. Episod 0 akan, dia panggil episod 0 untuk kesemua siri-siri ini boleh dipertontonkan jika anda telah mendaftar sebelum ni, anda pernah dengar pasal Nurflix. Dan pada bulan 1 ni dia jangka akan dibuka kepada orang ramai untuk subscribe lah. Dan menarik sekali, dia punya projection agak, orang kata dia punya vision agak besar juga. Dia kata dia nak rancarkan sekitar 1000 rancangan dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun. Dan bila kita bercakap sebuah kandungan dalam bahasa Melayu dan localize, ialah sesuatu orang kata agak risky. Saya katakan risky pasal kita tengok sejarah, apa yang kita senang lah. Semua orang tahu apa terjadi pada iFlix, dan semoga orang tahu juga apa jadi dekat Dimsum. Adalah 2 perkhidmatan yang paling awal daripada pembangun tempatan menawarkan penstriman, tapi sekarang mengalami masalah kewangan. Macam contohnya macam iFlix, kita kalau anda baca aman, anda tahu bahawa mereka tak mampu nak bayar penerbit pada filem Daulat. Kena jual. Daulat yang patut jadi eksklusif konten. Kemudian Dimsum pula dikatakan penyebab mengapa Star Media mengalami kerugian yang tinggi, pasal tak mampu nak mendapatkan penonton, walaupun kandungan mostly dalam bahasa Cina, demografi Cina, tapi itu pun tidak mampu untuk sustain dia punya. Jadi
kita kalau kita nak pergi jauh untuk lihat kandungan-kandungan niche ini sebenarnya boleh hidup, tapi bergantung juga kepada di mana dipasarkan. Pasal idea untuk Netflix ini bukanlah sesuatu yang baru. Yep. Malahan kalau kita pergi ke Amerika Syarikat, dia orang ada Christian Flix, which is the same thing. Ada Christian Flix. Christian Flix, dia banyak Kevin Sorbo. Achilles. Jadi dia ada rasa macam God is not that one, God is not that two, heaven is real. Betul, anda gelak, tapi inilah kandungan-kandungan yang sangat popular di kalangan orang konservatif. Dan Christian Flix ini memang dianggap sebagai, boleh kita lihat sebagai yin kepada yang, iaitu Netflix, iaitu tukar Tuhan saja, tukar daripada orang Islam kepada Jesus. Dan kita tengok sama. Apa yang ditawar Christian Flix ialah sama, iaitu ada reality TV berkisahkan kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Kemudian ada juga rancangan sejarah tentang Nabi Isa dan segalanya. Dan saya tak tahu macam mana boleh sustain atau tidak, pasal kita hari ni saya baru buat satu story tentang Quibi. Yep. Kalau anda ingat, Quibi dilancarkan sekitar bulan April tahun 2020 tahun ni, dan sekarang dah ada nak jual kerana mereka tak mampu nak sustain business. Bayangkan dalam masa kurang setahun, diorang berjaya burn lebih kurang 3 bilion. Tapi diorang baru announce app kan untuk diorang baru announce Apple TV. Tapi ikut maklumat di information, dia dah start selling around. Dia kata semua kandungan original mereka tak dah buat setakat ni. Dia try jual kepada Facebook dan NBC Universal. Tapi kedua-dua syarikat besar ni menolak nak beli. Dan pelik pasal saya tengok, saya sempat subscribe 3 bulan free, pasal free dekat iPhone. Kandungan dia menarik, cuma pasal kita boleh tonton dalam keadaan menegak dan juga mendatar. Dan benda tu berlaku real time, anda tak payah nak stop. So anda boleh tengok pada mana-mana orientasi. Dia adalah, on paper saya rasa Quibi adalah sesuatu yang unik. Tapi nampaknya orang tak mahu membayar untuk kandungan eksklusif yang pendek macam TikTok setakat ni. Tapi TikTok free. TikTok free. Pasal TikTok free, you basically getting the same thing. Video pendek tapi free. Orang tak nak bayar rasanya. Dan kalau tak silap statistik dia, lepas habis 90 day tu free, hanya 8% saja orang yang resubscribe. Dan ini bukan saja masalah yang melanda Quibi. Pasal kalau anda tahu, masa awal tahun semua perkhidmatan perstreaman menunjukkan lonjakan kepada pelanggan pasal semua orang duduk rumah. Sekarang dah normalize balik. Kemudian orang pula sekarang dah mula nak memotong balik. Dan akibatnya Netflix kata dia ada slowdown in growth. Apple TV pun tak mampu nak ni sampai dia. Itulah kan. Apple TV terpaksa extend dia punya free sampai hujung tahun. Itu yang menarik. Pasal kita tengok syarikat-syarikat macam Netflix ni pun yang memang ada berbilion-bilion ringgit in terms of revenue dengan duit yang masuk ke dalam company tu. Strategi mereka sekarang bagi saya cukup aneh. Pasal mereka akan introduce all these new TV series untuk 1-2 musim, lepas tu cancel, lepas tu dia buat benda baru pula. And benda tu saya tengok dia dah repeat 2-3 kali. Kerana apparently Netflix ada bagi tahu sebab kenapa mereka buat macam ni. Pasal apparently mereka dah dapat, alasan mereka ialah mereka nak pelanggan baru. So untuk mendapatkan pelanggan baru, bagi mereka dah buat research. Konon mereka kata mereka dah buat research. Dia orang kata cara paling senang dan paling cepat untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru ialah untuk memperkenalkan siri TV baru. Jadi melakukan itu tanpa perlu membayar kepada stesen-stesen lain yang sudah pun ada kandungan, yang which they are already doing in the first place. Ialah untuk membangunkan kandungan baru, 1 musim, 2 musim, 3 musim, tapi lepas tu lepas tu kita alihkan duit tu kepada siri baru. Dan satu lagi sebab ialah mengapa siri-siri ni dia cancel 1-2 musim ke dalam siri tersebut ialah kerana untuk setiap musim yang mereka bangunkan kandungan tersebut, mereka perlu membayar wang yang lebih banyak daripada musim yang sebelum tu. So katakan macam the first season 10 juta US dollar dia laburkan, musim kedua mungkin kena labur 30 ke 50 juta dan musim ketiga mungkin 50 ke 100 juta. Jadi and the thing is, pengguna-pengguna Netflix ni yang kita dah sedia maklum, dia tak tengok bukan semua benda yang dia tengok. Betul. So macam dia tengok, dia ada katalog of things yang dia nak tengok. Dia akan tengok benda-benda yang dia nak tengok pada waktu lapang. Because kita kena ingat Netflix ni dia punya one of dia punya advantages ialah anda boleh tengok apa yang anda nak bila-bila saja anda nak. So anda tak perlu nak macam dulu kita tengok TV dulu, nak tengok movie ni, kita kena set time, aku kena balik rumah nak ada this TV show aku nak kena tengok kan. So sekarang benda tu dah tak ada, and pengguna in a sense
menguntungkan pengguna, tapi lagi in a sense lagi satu macam bagi Netflix saya dah sediakan kandungan ni tapi tak ramai orang pula yang jumlah orang yang menonton kandungan tu tak seramai yang diingini. Betul. Dan saya rasa pada setakat ini salah satu-satunya siri yang setakat ini masih belum mereka cancel ya Stranger Things. Macam siri-siri yang saya suka tonton macam Sabrina, macam Altered Carbon dah cancel ya, semua dah cancel. Macam ada satu yang Dark Crystal Chronicles, itu pun sayangnya lepas satu musim saja mereka dah cancel. Dan rancangan yang lama yang ada ialah macam Orange is the New Black tahan sampai 5-6 season. Itu adalah rarity. Tapi itu rarity pasal itu dia buat dulu. Bila Netflix first kembangkan dia punya perkhidmatan daripada Amerika sahaja kepada dan move on to the global scale. Cerita-cerita tu memang laku kerana dia it already existed in the first place. So dia hanya apa yang hanya perlukan ramai orang suka tengok cerita Orange is the New Black. So dia just sambung je apa yang dia dah buat. Tapi sekarang ni pun macam dah saya dah berakhir kan, musim ke-5 ke musim ke-6 dah habis. Jadi sayangnya itu adalah strategi Netflix sekarang, dan itu nampaknya strategi yang berkesan untuk syarikat-syarikat macam ni survive sekarang ni sayangnya. Tapi Netflix juga saya suka pasal dia dah sedar dia punya niche dia macam mana. Dan bagi saya, kalau kita tengok macam syarikat-syarikat ni, kalau dia sedar niche dia ada macam Nurflix katakan Islamic, mungkin mereka nak dapatkan 100,000 pelanggan dalam masa setahun, tak silap saya. Mungkin boleh, tapi bagi saya dia kena tengok juga kepada kandungan yang dia akan ketengahkan lah. Islamic tak ada, saya rasa kandungan Islamic boleh dijual, tak ada masalah. Tapi kena tengok macam mana apa jenis kandungan Islamic yang dia keluarkan lah. Bercakap pasal kandungan lokal lagi, satu benda yang saya tak sentuh tadi ialah Astro. Kita tahu Astro mengalami banyak kerugian pasal orang dah mula cord cutting, orang dah tak nak guna lagi perkhidmatan satelit. Dan mereka mengumumkan beberapa minggu yang lalu bahawa tahun 2021 mereka akan akhirnya melancarkan platform penstreaman mereka yang tersendiri. Dan uniknya, mereka bukan buat sendiri macam tu saja, mereka akan jadi dilihat sebagai aggregator of content. Macam kita tengok sekarang, mereka dah pun menawarkan package. Kalau kita subscribe pada Astro, kita dapat juga HBO Go secara tu, dan boleh juga konten daripada iKey yang boleh diambil daripada VOD. Dan adalah satu business model yang mereka memang ada kepakaran sejak 20 tahun. Mereka memang kata ada monopoly, tahu how the market works. Dia tahu macam mana nak bundle lah. Nak bundle, macam mana mereka ada all the database banyak orang. Jadi Astro yang dilihat macam selama ni macam menanti kematian akan hidup semula. Pasal pada waktu ni memang ada Astro Go. Kita tahu ada Astro Go, tapi nak subscribe pada Astro Go kena ada decoder dan segalanya. Dan kita tahu diorang dah start pun develop app untuk Android TV. Jadi dah ada petunjuk bahawa mungkin nanti kita boleh subscribe terus pakai app sahaja, tak perlu lagi ada decoder, dan boleh dapat kandungan daripada bukan saja HBO tapi juga daripada Cinemax, semua yang ada HBO Max maybe, Star Movies, dan Fox. The biggest thing of all ialah kemungkinan besar Disney Plus mungkin akan ditawarkan menerusi Astro, pasal diorang selama ni memegang channel Disney Channel. Jadi menarik macam mana business model berubah daripada kita tahu dulu sepatutnya jadi semuanya under one roof. Kemudian dah start semua orang melancarkan sendiri punya kandungan, sampai sekarang dah start ada fragmentation. Macam saya pun saya dah subscribe pada Prime, Apple TV dah. Sekarang dulu rasa macam murah. Buat calculate balik, sama je mana Astro. Jadi mungkin sekarang ialah masa yang paling tepat untuk Astro come back into the picture. Cakap, listen, kalau korang subscribe dengan kita orang ada di special bundle dan kau boleh dapat 3 atau 4 package penstreaman pada harga yang lebih kompetitif. Itu akan jadi, saya anggap sebagai game changer. Kalau betul lah ura-ura yang kita dengari selama ni, itu akan berlaku. Pasal itu pun Disney pun dah announce, tak silap saya, mereka sedang hire orang untuk beberapa position locally kan, locally, di Malaysia. Locally. So memang ramai akan tengok macam Disney Plus coming. Pasal Disney Plus ada kat Indonesia. Betul. Di bawah Hotstar Saya. So mungkin tak tunggu masa sajalah. Pasal Disney Channel dekat Malaysia is quite a big thing. It's one of the more family friendly, child friendly channels. Tak ada 2-3 kan, Disney Channel dengan Disney XD. Yes, So kandungan Disney yang sedia ada tu lebih kurang, boleh saya kata lebih kurang sama macam Netflix, cuma
lebih skewed kepada family entertainment lah. Dan juga kita lupa Astro juga pegang Fox Channel. Yes. Dan kita dah lihat sekarang permainan Disney, world domination. Ya, jadi ini saja pandangan kami tentang penstreaman. Memang tahun 2021 berbeza pasal bukan saja makin banyak player tetapi player lama. Orang lama mungkin yang dah dianggap sebagai nak mati tu dapat jab macam game revive. Dia macam Phoenix down naik balik. Jadi sekian saja pada kami. Saya Efi Saharudin. Saya Nazrin. Jumpa anda di video menuju 2021 yang seterusnya. Bye bye.